Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 20 hari bulan Jun 2022 bersamaan dengan 20 Zulqa'dah 1443, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi Syarah Sunan At-Tirmizi, lautan madu ilmu syarah kepada hadis dalam Sunan At-Tirmizi yang ditulis oleh ulama Melayu kita, Syekh Al-Marbawi rahimahullah. Para jemaah sekalian, kita berada sekarang ni jilid yang kedua, hadis nombor 4, babu ma ja'a fit taghlisi bil fajri. Babu ma ja'a fit taghlisi bil fajri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis bergelap dengan sembahyang subuh. Apa dia makna bergelap ni? Kita ni para jemaah sekalian, masuk waktu subuh gelap lagi. Subuh ni terus sampai ke naik matahari. Lah, jadi lama masa dia tu ada 1 jam kali lebih. Cuma timbul soalannya, kita nak solat tu nak waktu mana? Dia timbul masalah nak solat waktu dalam keadaan gelap lagi ataupun kita tunggu cerah sikit. Sebab nak ambil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ditanya oleh sahabat An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, menceritakan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Orang mari tanya Nabi, apakah amalan yang paling afdal? Qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu liwaqtiha. Solat dalam waktu dia, jangan terlepas waktu. Wabir al-walidain, dan berbakti pada dua ibu bapa. Summal jihadu fi sabilillah. Yang betul tajuk kita naknya as-salatu liwaqtiha, solat dalam waktu. Jadi hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada juga ada lafaz mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Jadi timbul masalah fi awwali itu. Tapi hadis-hadis yang banyaknya yang jelas Nabi sebut as-salatu li waqtiha ala waqtiha, mana kita solat dalam waktu dia. Itu yang paling yang patut yang dijaga. Maknanya solat jangan selepas waktu. Cuma timbul lagi soalan, kita ni nak jaga kedudukan solat dalam waktu, tak mau lewat. Jadi adakah kita solat dalam waktu masih lagi gelap subuh, ataupun boleh kita tunggu cerah sikit baru solat? Ini perbahasan kita para jemaah sekalian. Khilaf ni dan di antara majoriti ulama dengan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dua-dua tu ada dalil, ada hadis. Mari kita tengok. Ketahui olehmu wahai saudaraku, bermula taghlis dengan ghain. Kalau kita yang tak jelas tu tambah ghain, bukan fa. Kalau fa jadi taflis, itu jadi muflis, bukan muflis ni. Taghlis yakni pada bahasa Melayu bergelap. Bergelap maknanya turun atau bangun mengerjakan solat subuh pada waktu cerah, pada waktu cerah, tak cerahnya. Ni bahasa orang tua ni sedap. Cerah tak cerah. Cerah tak cerah dia main. Maknanya kita sama ada kita gunakan awal waktu dalam gelap lagi ataupun tunggu cerah.
Maka yang demikian itu dituntut oleh syarak kita dengan dalil hadis yang dikeluar oleh Imam Tirmizi dalam sahih, dalam sunan dia ni rahimahullahu taala. Demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 4. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh. Dia dan sekalian kami ada hadir bersama-sama berjamaah. Apabila selesai sembahyang, fayansarifun nisa, maka berpaling, maknanya keluar balik jamaah wanita, yakni mengizinkan untuk kembali ke rumah masing-masing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sudah semaya, boleh baliklah muslimat ni. Semua perempuan tu balik dalam keadaan mana? Tengok hadis ni. Qala al-ansariyu fayamurru nisa'u mutalaffifatin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Kata guru kepada Tirmizi yang bernama Ishaq bin Musa al-Ansari, kita kata jazakallahu khairah ya Syekh Marbawi, sebab dia selesai masalah kita. Siapa dia Ansari? Dalam terjemahan dia masuk lalu nama guru pada Tirmizi itu. Dalam riwayatnya, maka lalulah segala perempuan yang berbolok di mana dia selimut dengan kain, yang berbolok dengan kain mereka itu pulang, tiada dikenal akan mereka itu laki-laki ke atau perempuan daripada gelap hari, oleh menunjukkan bersubuh amat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tiada berapa kenal seorang dengan seorang. Maknanya nak cerita, orang perempuan ni pakai selimut, laki-laki yang pakai tudung ni kita tak kenal dalam gelap tu. Nampak yang orang panggil orang Kelantan kata nampak gelibak. Gelibak kata. Nampak macam lembaga berjalan, laki-laki atau perempuan. Itu gelap. Hadis ni Imam Muslim Imam Tirmizi kata hasanun sahih. Kata Imam Tirmizi, tuan-tuan tanda situ, hadis ni dalam Bukhari Muslim, maknanya hadis sahih. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat subuh ketika masih ghalas, masih gelap, itu dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadis ni kuat. Hadis ni kuat dari sudut sanad dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat awal, gelap lagi. Maknanya sahabat-sahabat yang keluar daripada masjid tidak dikenali mereka, tak tahu. Nampak orang berjalan tu gelap. Siapa dekat, oh laki-laki. Siapa dekat baru kita nampak perempuan kan. Kata Abu Isa, para pelajar kena ingatlah kalau kata Abu Isa tu dia lah tu. Siapa dia? Tirmizi lah tu. Qala Abu Isa, yakni At-Tirmizi. Berkata Abu Isa, man huwa Abu Isa? Abu Isa tu maknanya Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dia gelar dia tu Abu Isa. Jadi biasa ulama-ulama ni dia guna kunyah, dia panggil. Guna kunyah tu makna kita guna gelaran Abu Isa. Macam kita ni lah, kita panggil Abu Anas. Setengah orang duk tukar lagi tu, Abu Anas dengan hok nama seorang lagi tu, dia hok mana so tak tahu. Masih bertukar-tukar lagi dia. Tak kenal. Jadi kata dia Abu Isa. Abu Isa tu Tirmizi, Imam Tirmizi. Dia kata, dan pada bab ini, dalam bab ni, bab yang kita belajar tentang apa ni, tentang waktu ni, ada datang riwayat daripada Ibnu Umar dan Anas dan Qailah binti Makhramah. Maknanya 3 orang sahabat meriwayatkan hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh fil ghalas, dalam waktu masih gelap. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Aisyah, hadis yang kita baca ni, ialah hadisun hasanun sahih, intaha. Dan hadis ini telah dikeluar oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya pada bab waktu fajar, bab fi babi waqtil fajri, dan telah dikeluar oleh Imam Muslim dalam sahihnya fi bab istihbabit tabkir bis subhi. Dalam Muslim bab dianya bab
Sunat awalkan solat subuh, jangan tunggu cerah. Jangan tunggu cerah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Imam Syafi'i ada kitab dia nama Al-Um. Kadang-kadang orang tanya, dah Bukhari Muslim keluar, kenapa bawa Syafi'i pula? Tuan-tuan kena ingat, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150, dia mati 204. Imam Bukhari kedia lagi, belakang lagi duduk. Maknanya Imam Syafi'i itu sanad dia lebih tinggi, awal lagi. Cuma Imam Bukhari Muslim ni susunan dia tu lain. Dia letak syarat dia, hadis dia ni hadis sahih. Itu sebab orang tak rujuk kepada kitab lain, rujuk pada dia. Baik, kita pergi kepada masalah 33. Masalah 33, sembahyang subuh masih dalam keadaan gelap. Tuan Syekh dia tulis bergelap, maknanya kita dalam gelap lagi. Dan hukumnya, apakah hukum solat subuh dalam keadaan gelap? Kita nak gelap ke nak cerah? Tuan-tuan kena tengok, nak gelap ke nak cerah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan ialah, yakni sebagaimana hadis pada masalah 32, hadis nombor 4 tadi, itulah telah memilih akan dia oleh ramai ulama. Tuan-tuan kena terjemah bahasa barulah, ketiadaan seorang itu makna ramai. Pandangan yang mengatakan solat awal dalam gelap itu ramai ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahabat yang memilih pandangan itu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ulama-ulama dari kalangan tabi'in selepas daripada sahabat. Dan pandangan inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq bin Rahawih. Nama Imam Ishaq ni mujtahid, sebab tu nama dia disebut. Cuma takdir Allahnya dia tidak ada murid yang menyambung apa itu ni madrasah dia. Macam kita jugalah, banyak juga pondok-pondok yang mati sebab tak ada guru. Anak tuan guru tidak dijadikan guru. Anak dia pergi ngaji sekolah sains, sekolah orang putih, sampai kitab tuan guru pun terpaksa diwakafkan di universiti, di pejabat agama. Maknanya itu takdir Allah Azza wa Jalla. Ada tuan guru, ada pelapis dia, tak ada anak, ada menantu. Jadi di antara imam yang tidak ada pengikut, iaitulah Ishaq bin Rahawih. Tetapi pendapat dia disebut. Ulama-ulama yang menukilkan, yang mengumpulkan aqwalul al-a'immah, dia akan sebut nama-nama. Sufyanus Tsauri, Hasan Basri, Al-Auza'i, Abu Thawr. Nama-nama ni akan disebut sebab mereka mujtahid. Maknanya kata-kata mereka mempunyai nilai dari sudut ilmiahnya. Maknanya berapa ulama sini ambil? Syafi'i, Ahmad, Ishaq mengatakan sunat bergelap melakukan solat subuh. Maknanya bukan bergelap tutup lampu. Jangan salah faham bahasa lama ni. Bergelap tu maknanya sunat kita solat awal subuh masih lagi dalam keadaan belum cerah. Itu maksud bergelap. Nanti ada orang salah faham baca kitab tak betul kan? Dia kata sunat ni, Imam Syafi'i kata bergelap. Kita pun tutup lampu semaya. Mana agak? Tak lama pejabat agama mari tak. Ni jenis masjid jenis mana pula main tutup lampu ni? Ni kita kata bergelap. Tulis pelajar. Bergelap maknanya masih lagi dalam gelap malam. Gelap fajar tu, bukan gelap tak ada lampu. Banyak orang salah faham baca kitab ni. Jangan main-main. Cerita salah faham. Baik. Kata Imam Syafi'i dia kata dalam kitab dia nama Al-Um, kitab Al-Um. Ada orang tanya, boleh kalau kita baca kitab Kata kenapa tak boleh? Imam Syafi'i tulis kitab tu untuk dibaca. Cuma kalau kita nak kata mazhab Asy-Syafi'iyah, tu kena tengok ulama-ulama kemudian pula yang menetapkan ini Syafi'iyah ke tidak Syafi'iyah. Tapi kalau Syafi'i, kata-kata dia itulah.
Kalau kata ini pandangan Imam Syafi'i, maknanya kata-kata Syafi'i itu baru dia panggil nas. Adapun mazhab kita dipanggil mazhab Syafi'iyah. Nisbah pada Imam Syafi'i juga, cuma nisbah pada usul dia tu. Baik. Kata Imam Syafi'i dalam kemudian daripada telah didatangkan hadis dalam masalah 32 itu, maka kami kata, Syafi'i kata rahimahullah, maka kami kata, apabila tiada syakkan fajar yang akhir itu, mana fajar shadiq telah terbit dan telah nyata ia menyingsing di tepi langit, nampak cerah di tepi langit tu, maka bergelap, maknanya melakukan solat subuh dalam gelap itu lebih suka kepadaku. Mana Imam Syafi'i kata, ahabbu ilayya, aku lebih suka memilih pandangan melakukan solat subuh masih lagi dalam suasana gelap fajar, masih lagi dalam suasana gelap fajar. Alhamdulillah. Baik, itu kata Syafi'i. Kata di Muharrirul Mazhab, Imam Nawawi ini imam yang menukilkan pandangan-pandangan, kamu dia akan pilih was sahih, yang sahih dalam pandangan mazhabnya yang mana. Kata Nawawi rahimahullah, dan pada hadis masalah 32 hadis Aisyah tadi, itulah yang menunjukkan sunatnya kita melakukan subuh, solat subuh dalam keadaan gelap dan ialah mazhab. Ini pandangan ini, pandangan kata gelap tu elok, pandangan mazhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur. Mana jumhur tu majoriti ulama. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dan kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, menanti cerah itu lebih afdal. Maknanya pandangan Hanafi, tunggu cerah lebih afdal daripada gelap. Sebab apa? Tunggu, dia pun dalil. Dia ada dalil. Bukan kata tak ada dalil. Dalil dia hadis nombor 5 nanti insya-Allah. Baik. Sebab itulah kalau kita pergi ke negeri Hanafi, dia lambat semaya. Ana pergi ke China, lawatan ke China, pergi ke apa nama tempat orang Islam ramai tu. Gaib tu bagi tahu, pagi esok kita nak solat di Masjid Hambali. Masjid Hambali maknanya solat cepat. Solatnya bukan cepat laju, cepat qomat. Dia tak tunggu cerah. Pasal dia ikut hadis ni, hadis ghalas. Yang pertama dia baca cepat, yang kedua dia tak baca kunut. Itu beza dia. Jadi kita pun kena siap awal lah. Bila turun-turun bah, tak ada. Engkau ramah-ramah, tak apalah, kita pergi Masjid Hanafi. Kata apa beza? Dia kata, mu tengok tu, kita lalu bah tadi orang ni nak sudah ramai. Hak ni baru tak qomat lagi. Itu perbezaan. Boleh jadi ada keluasan lah. Mana kita hak lambat ni Hanafi sama lah kita ni. Nak pergi Hambali tak ada, main masbuk. Jadi itu di antara supaya tidak timbul perbalahan, dia guna mazhab Hanafi, Hambali. Tapi kalau guna label-label gelaran seperti orang kita buat sini, balah. Jadi kita tak sah. Jangan timbul-timbul perbalahan. Cubalah kita elakkanlah. Jangan duk label orang, duk tuduh orang. Benda khilaf tu khilaf. Tapi kalau tuduh orang panggil duk tenyih atas muka orang dengan label-label yang tidak baik, itu yang menimbulkan perbalahan. Dan berdosa, kita bertanggungjawab depan Tuhan. Label tu bukan mudah. Nak melabelkan orang mudah, tapi label tu ada nilainya di sisi malaikat untuk didakwa di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Baik, sebelum kita berpindah kepada dalil Hanafi, Syekh kita ni, Syekh Marbawi, dia celah dengan masalah 34. Tuan-tuan tengok di sini. Masalah 34 ni ada sedikit masalah yang kita bincang-bincangkan di sini, kan? Kita bincangkan di sini. Tulis tepi kitab, masalah hukum wanita solat berjamaah di masjid. Hukum wanita keluar solat berjamaah di masjid, apakah hukum? Kata Imam Nawawi rahimahullah,
seorang tokoh besar dalam fiqh Syafi'i, ulama hadis, ulama akhlak. Dia kata apa? Dan dengan hadis ini, hadis Aisyah ini, kan wanita keluar daripada masjid dengan kelubung dia tu orang tak kenal lagi. Mana hadis ini menunjukkan bahawa wanita itu solat di mana? Solat di masjid. Solat di masjid. Hadis ini menunjukkan harus bagi segala wanita itu hadir sembahyang berjamaah di masjid. Tuan-tuan tanda lah, hadis yang pertama yang kita nak bincang, hadis ini, hadis Aisyah yang menceritakan tentang Nabi solat subuh di Ghalas, kemudian wanita keluar daripada masjid, orang tak kenal lagi dia. Itu hadis yang pertama. Saya tambah lagi tuan-tuan supaya kemas. Hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku dengar Rasulullah bersabda, "Iza sta'zanukum nisa'ukum ilal masajidi fa'zanu lahunna." Apabila isteri ataupun wanita-wanita kamu minta izin nak pergi ke masjid, makalah kamu izin, bagi dia pergi masjid. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lagi, la tamna'un nis jangan kamu cegah, larang wanita itu, halang wanita untuk pergi solat di masjid. Iza sta'zanakum, apabila dia minta izin nak pergi masjid, jangan halang, pergi lah. Bila Ibnu Umar cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan wanita ke masjid, tiba-tiba anak dia mencelah. Anak dia nama Bilal. Bilal anak kepada Abdullah bin Umar, dia kata apa? Wallahi la namna'unna, demi Allah aku akan sekat, tak benar wanita pergi masjid, pasal wanita ni banyak masalah. Mana dia tu gairah terlebih, semangat, lebih semangat, sedangkan sunnah benar. Bila anak dia cakap macam tu, Abdullah bercelik mata. Faqala lahu Abdullah, aqulu qala Rasulullah, aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan, jangan larang wanita pergi ke masjid kalau minta izin. Wa anta taqul, mu kata mu nak sekat. Marah Ibnu Umar kepada anak dia. Hadis dalam Muslim. Cuma para jemaah sekalian, kita nak, itu banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan keharusan wanita itu ke masjid, tapi ada SOP dia yang penting untuk dijaga. Kita tengok dalam kitab ni, apakah SOP yang patut dijaga oleh wanita. Maknanya yang penting, Nabi kita kata wanita nak pergi masjid silakan, jangan larang, jangan sekat, kecuali mereka tidak patuh SOP, maka disekat ketika tak patuh SOP itu. Dan iaitu, tengok, tulis syarat yang pertama dalam kitab kita ni, iaitu apabila tiada takut akan fitnah ke atas mereka itu. Syarat yang pertamanya, wanita pergi masjid ni dalam keadaan aman, tak ada fitnah apa-apa. Jadi kalau mari duduk sengih-sengih, tak, tengah duduk berjalan tu duduk tegur orang ni, habis orang dia mesra belaka, orang ni kurung di rumah lebih baik daripada dia lepas pergi masjid. Dia kacau tak? Ataupun dia diganggu, dikhianati oleh orang, seperti diagah, bahasa lama tu diagah tu diusik oleh laki-laki yang jahat, yang jahat dan kutu-kutu jalanan. Mana kalau dia keluar pergi masjid, dia kena kacau, kena ganggu ke kutu-kutu jalanan ni, mana tidak aman, atau segilah tunggu di rumah. Atau seperti mendatangkan perkelahian laki isteri dengan gaibnya. Suami balik rumah, bini tak ada, gimana dia ni? Masjid, siapa dia suruh pergi? Jadi kena marah ke suami, menyebabkan perkelahian, suami tak benar pergi. Ini berlaku kes. Sebagai wanita bagi tahu, berdosakah dia, derhakakah dia kepada suami dia, sebab suami dia ni terlalu cemburu, nak pergi masjid pun tak boleh. Itu masalah dia. Jadi kalau timbulkan berkelahi sama laki isteri, jangan pergi.
dan jauhnya ataupun jaraknya jauh yang perlu kepada pergerakan yang kuat yang banyak, atau kerana muda dia. Wanita ni wanita muda, orang di kawasan itu pula orang-orang yang tidak berakhlak, suka nak mengorak, jangan pergi. Atau kerana hartanya, dia ni orang kaya, kalau dia pergi masjid menjadi perhatian, buat pencuri nak rompok dia contohnya, atau sebagainya. Jadi itu di antara apa ni kata Nawawi. Maka kalau ada apa ni perkara tersebut, jangan pergi. Nanti lepas ni ana senaraikan ini, kita baca kalam Nawawi dulu. Dan harus mereka itu pergi ke masjid lagi jika tiada fitnah dengan sebab mereka itu, seperti bercampur gaul dengan laki-laki, bergaulan bebas dia panggil, atau mereka itu menggalakkan laki-laki, dia gigat jadi sebab laki-laki itu jadi gatal, jadi gelenyah, kata-kata jadi gelenyah habis, tak boleh. Dan pada waktu itu tiada harus datang berjamaah. Waktu itu tak boleh kita berjamaah. Maka para ulama telah menyusun adab-adab wanita nak pergi ke masjid. Tulis yang pertama, kita letak susun. Yang pertama, aman daripada fitnah. Fitnah tak kira lah sama ada dia memfitnah orang ataupun orang yang kacau dia. Yang pertama. Yang kedua, tidak melanggar peraturan syarak. Tidak melanggar peraturan syarak. Maknanya giduk gaul, capo gaul laki-laki, perempuan, itu tidak, itu langgar SOP dia panggil. Ataupun suami dia tak benar, tak boleh lah. Yang ketiga, jangan tuzahimur rijal, jangan duduk rempuh kawasan laki-laki. Orang laki-laki ramai, dia duduk lalu kat tengah, pusing jauh sikit. Itu berangkat. Dan dalam masjid pun kita ada batasan, masing-masing ada kawasan wanita, kawasan laki-laki, orang tak bercampur sekali. Yang kelima, dia jangan keluar daripada rumah dia dengan pakai wangi-wangian yang boleh menimbulkan fitnah, sebab Nabi larang daripada wanita itu berwangi apabila keluar daripada rumah. Nabi kita larang keluar berwangi. Kata di hadis Zainab As-Saqafiyah, Nabi SAW beritahu, "Idza syahidat ihdakunnal isya fala tatayyab." Nabi kata kalau nak pergi masjid jangan pakai wangi malam tu. Ada riwayat kata fala tamassatiban, jangan kamu pakai wangi. Hadis ni dalam Muslim. Maknanya, oi busuklah ustaz, tak busuk. Bawa minyak wangi, jangan pakai siapa dalam masjid kawasan wanita je. Pakai situ tak apa. Pakai di kawasan dia, jangan pakai rumah orang lalu kok. Orang duk nyapu tangga masjid berpaling tengok air. Siapa dia ni? Jadi masalah. Lepas Isyak tunggu pula, siapa pula tangga tu? Duk tunggu kawan ni lalu. Itu fitnah dia panggil lalu tu. Mana acak dia mau awal pergi nyapu masjid betul-betul. Tunggu. Jadi menimbulkan fitnah. Dan Nabi larang dalam hadis lain, Nabi kata, ayyuma mra'atin ista'tarat, mana-mana wanita yang pakai wangian. Ini tak kira pergi masjid, pergi pejabat, pergi pasar pagi, tak kira. Ayyuma mra'atin, mana-mana wanita yang pakai wangian, dia keluar daripada rumah dia lalu depan laki-laki ajnabi yang bukan mahram dia, menyebabkan orang itu bau dia punya wangian, fahiya zaniyatun, orang itu sudah dilabel zaniyah, mana perempuan yang tidak baik. Itu jangan, larangan itu ada, bukan pergi masjid saja. Baik. Yang keenam, janganlah keluar daripada rumah dia dia keluar dengan pakaian tutup aurat dan tidak berhias-hias. Nak pergi masjid apa berhias-hias pula? Lepas itulah orang pelik-pelik dia tu. Dia beli kain telekor macam-macam model sekarang ni. Warna tu warna ni tak payah. Kain telekor yang kita ada lah ni tu comel dah, pakai putih belakang. Orang tengok putih pun tengok mayat, tak takut. Kalau dalam gelas subuh tu pakai lari begitu dia tak hatu. Ni pisah ni. So apa ni? Pakai baju pelik-pelik jangan. Yang keenam, hendaklah kita letak kawasan wanita tu kawasan yang satu. Maknanya macam masjid kita sekarang ni, alhamdulillah, wanita pintu dia, kita pintu kita, ada kawasan dia masing-masing. Yang ketujuh, saf wanita juga berasingan dari laki-laki, sama ada di belakang, itu yang terbaiknya, ataupun di sebelah dengan dinding yang sekatan. Yang ke-8,
saf wanita sekiranya terbuka, kawasan terbuka, maka saf dia yang paling belakang lebih baik daripada yang depan. Tapi kalau dah tutup, samalah, saf depan lebih baik. Yang kesembilan, apabila imam tersalah, wanita boleh tegur dengan tepuk belakang tangan ni. Gini, jangan gini happy dia panggil. Gitu. Jangan kata subhanallah. Subhanallah untuk laki-laki. Wanita dia tepuk gini. Yang ke-10, waktu nak balik pun sama juga, jangan ada percampuran, mereka keluar daripada pintu dia, kita pintu kita. Alhamdulillah, itu di antara 10 adab wanita ke masjid. Jadi kita mengatakan tidak ada halangan untuk wanita ke masjid, tapi jaga SOP sebagaimana telah digariskan oleh para ulama Islam, itu yang penting. Cuma timbul lagi lah hadis lain pula, mana afdal, solat di masjid ke solat di rumah. Ada hadis kan kata solat wanita di rumah lebih afdal. Kita kata kita tidak nafikan hadis itu, tetapi pergi masjid banyak lagi yang dia dapat solat berjamaah dengan 27, dia dapat dengar tazkirah, dia dapat iktikaf, dapat duduk dalam suasana menunggu solat. Jadi banyak pahala-pahala, bonus-bonus lain yang kita dapat bila ke masjid. Dia keluar daripada rumah dia, satu langkah dihapuskan kesalahan, satu langkah diangkat darjat. Kita katakan alhamdulillah. Masalah afdaliyah itu satu, masalah bonus-bonus yang kita dapat bila keluar ke masjid itu banyak, alhamdulillah. Jadi wanita yang tidak ada masyarakat apa-apa, pergilah ke masjid. Kalau kita nak kata hadis tadi, kita kata hadis tadi orang dulu tak berjalan duduk rumah dia. Ni kita ni semua tempat kita ada kecuali masjid. Waktu nak pergi pasar pagi tak pernah telefon kau ustaz. Nah, ustaz mana afdal, saya pergi ke suami pergi? Tak tanya. Jumpa hadis nak pergi masjid ya tanya ustaz mana afdal. Waktu nak pergi mana-mana tempat tak tanya. Itu dia panggil kita realiti hidup wanita sekarang ni di luar rumah. Duduk dalam rumah tu sikit sangat dah. Jadi kata-kata kecuali nak pergi masjid lah. Boleh pergi masjid dengan SOP yang telah kita sebut. Wallahu alam. Kita berpindah kepada masalah 35. Babu ma ja'a fil isfari bil fajri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menanti cerah untuk melakukan solat subuh. Jadi kita lewatkan sikit. Sekarang ni kita qamat 15 minit dah. 15 minit di takwin 15. 10 minit. Kita pelewat sikit 15 minit. Ataupun 20 minit baru kita qamat. Itu pun rasa tak isfar lagi 20. Tak cerah lagi 20 minit. Mungkin setengah jam barulah dia punya cerah, dia punya tanah. Baik. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, seseorang hendak sembahyang subuh itu adakah afdal menanti cerah, kita nanti cerah dulu, ataupun afdal bergelap? Maknanya macam kumpulan pertama tadi, afdal gelap, maknanya lepas azan dalam 15 minit 20 minit kita dah solat, atau kita tunggu sampai cerah 30 minit. Maka telah diterangkan pada masalah 33 yang lepas, itu akan hukumnya di sisi ulama, iaitulah khilaf. Majoriti ulama kata afdal gelap. Abu Hanifah, Abu Hanafi afdal cerah. Setengahnya mengatakan bergelap afdal, dan setengahnya mengatakan nanti cerah afdal. Tetapi kebanyakan ulama mengambil pandangan sebagaimana pandangan Imam Syafi'i, iaitulah melakukan solat dalam gelap itu lebih afdal. Dan orang yang mengatakan cerah itu afdal, mazhab Abu Hanifah. Kenapa dia pilih cerah? Kenapa? Jawab dianya ialah dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Tirmizi keluar satu lagi hadis. Hadis nombor 5, an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Sedap di hadis dia ni. Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Tirmizi kata hadza hadisun hasan. Dan sebahagian daripada muhaqqiq Tirmizi mutaakhir kata hadis ni hasan, hadis ni sahih. Mana hadis isfar pun sahih juga. Habis kami macam mana kita nak tengok?
Mana diriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menantikan cerah, tunggu cerah langit oleh sekalian kamu untuk melakukan solat fajar, bahawasanya ialah lebih besar pahala baginya. Tunggu cerah lebih besar pahala. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Barzah dan Jabir dan Bilal. Kata Abu Isa, bermula hadis Rafi' bin Khadij itu ialah hadisun hasan. Mana hasan ni? Mana hadis yang boleh diterima di segi hujahnya. Jadi timbullah khilaf ulama dengan sebab dua hadis. Tengok masalah 36, masalah menanti cerah sembahyang subuh dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah memikirkan oleh ketiadaan seorang daripada ahli ilmu. Maknanya telah memilih sebahagian daripada ulama dari sebahagian daripada sahabat Nabi dan tabi'in akan menanti cerah dengan subuh itu afdal. Maksudnya kita pelewat lagi subuh lebih baik, lebih afdal. Dan inilah pandangan apa? Sufyanus Tsauri, Abu Hanifah dan Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri pun sama juga, ulama mujtahid, tapi dia tidak ada pengikut, tidak ada murid yang menyambung mazhab dia. Maka kata Syafi'i dan Ahmad, macam mana Syafi'i Ahmad nak jawab pada hadis ni, hadis isfar dengan hadis al-ghalas tadi, macam mana kita nak campur? Kata Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, yang memilih pandangan solat dalam gelap tadi afdal, bermula makna al-isfar, menanti cerah di sini, yang afdal itu ialah cerah fajar sedikit, nampak cerah yang langit tapi tak kenal lagi orang, supaya tahqiqkan, supaya memastikan waktu subuh telah masuk dan tiada syak pada waktunya. Maknanya ini dipanggil taujih daripada Imam Syafi'i. Kenapa dia pilih gelap tadi? Hadis ni macam mana? Hadis ni bukan menunjukkan cerah, siapa boleh lalu, tak payah pakai lampu. Cerah di sini dengan makna pastikan di langit sudah cerah, sah, confirm, tidak ada syak lagi, dah masuk waktu subuh. Itu dipanggil taujih daripada majoriti ulama kepada hadis. Dia tak tolak hadis, dia tafsirkan hadis itu supaya dua-dua hadis boleh disatukan. Kata Imam Syafi'i dalam maka tiada memikirkan akan bahawasanya makna ghalas itu, menanti cerah itu ialah mentakhirkan solat subuh sampai ke akhir waktu cerah. Tak, bukan itu maksudnya. Intah. Baik. Kata Syafi'i dalam intah daripada kata Tirmizi. Imam Tirmizi di antara manhaj dia yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia bawa hadis, kemudian dia bawa pandangan ulama. Itu Tirmizi punya gaya. Jadi kita boleh tahu dia punya mazhab ni, pandangan ni. Kata Syafi'i rahimahullah dalam kemudian daripada telah dikeluarkannya hadis dalam masalah ini, masalah hadis Rafi' ni, dan sungguhnya telah berkata setengah orang, bermula menanti cerah dengan subuh itu lebih suka kepada kami. Jadi ada setengah ulama mazhab lah, Imam Syafi'i ni, kalau dia bawa pandangan orang lain, bukan macam kita, dia sebut pandangan itu, dia komen lah, dia kata ada orang kata menanti cerah itu lebih baik. Apa dia maksud? Kata Syafi'i, dan diriwayatkan dua hadis yang bersalahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah gelap, hadis Rafi' cerah. Maka telah kami ambil dengan salah satu daripada keduanya. Jadi aku ambil hak Aisyah, dan ialah hadis-hadis Rafi' dalam masalah itu. Masalah yang kedua ni masalah hadis Rafi', dan katanya telah kami ambil dengan dia kerana bahawasanya ialah lebih senang dengan manusia. Jadi hadis Rafi' ni maknanya lebih senang, sebab subuh ni sebenarnya dia waktu yang cukup besar
Orang baru bangun tidur perlu masa nak pergi ke tandas, nak mandi, nak ambil wudu. Ada yang kena mandi berniat, tak? Mandi berniat. Damai dulu bukan macam kita, air duduk dalam rumah, air duduk atas kepala kata orang, buka suwi spray. Damai dia mungkin kena keluar rumah pergi ambil air dulu. Jadi ada masa sikit untuk nak beri kelonggaran kepada orang, mana kita tunggu sikit. Hadis at-taghlis maknanya tunggu, maaf, al-isfari tunggu sikit biar betul-betul cerah, masa orang nak ambil wuduk, nak buat persiapan pun siap. Dan 2 rakaat fajar yang Nabi kita tawarkan itu pun besar pahala, jangan mudah-mudah. Jadi kita kata itulah lebih senang bagi manusia kalau ambil yang pandangan itu. Tapi Imam Syafi'i kata aku pilih yang terawal, sebab bukan maknanya gelak juga pakai azan somak lah 15 minit 20 minit, itu waktu masih lagi dalam al-ghalas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah maksud hadis al-taghlis lebih afdal daripada al-isfar, ataupun al-isfar terlebih afdal tengok keadaan. Maknanya kalau orang ni dengan masyakkah dia, kita pelewatkan sikit solat subuh tu ada lebih baik. Tengok keadaan masa dan suasana. Sebab tu ana waktu kita duduk di tanah Arab, di Madinah ke di Mekah ke negeri lain, di Mekah dia hadkan subuh mesti 20 minit baru qomat. Subuh 20 minit. Mana kalau kita bangun orang azan subuh tu taklah kalang kabut sangat, sempat lagi kalau nak mandi, nak solat fajar, baru kita berjalan pergi ke masjid, masih sempat lagi dengan takbiratul ihram, insya-Allah. Tapi kalau orang sudah azan duk main geliat lagi, duk mikir ragu kepala lagi, baca WhatsApp pula sebelum pergi mandi, tu memang apa ni, isfar sungguh lah dianya. Jadi kita nak isfar tu kita tengok keadaan suasana. Macam di tempat kita hari ni, kalau hari-hari kerja kelang kabut kita, lepas main subuh tu berlari nak pergi atas anak sekolah lah, nak pergi atas, nak pergi pejabat lah, nak pergi macam-macam. Jadi kita kata ambil yang awal tadi, al-taghlis lebih baik. Wallahu alam, benda ni ada keluasannya, dan buatlah yang terbaik dalam. Yang penting kita dapat masyarakat kita, ahli qaryah kita tidak terlepas solat sunat fajar, dia dapat solat berjamaah bersama di masjid. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam babu ma ja'a fit ta'jil biz-zuhri. Kita nak bicara nak maya zuhur ni nak cepat ke nak tunggu sejuk tanah dulu bagi kita maya zuhur. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.